Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat lagi merasai nikmat, yakni menghirup udara segar, nikmat melihat pandangan yang indah, dan paling penting nikmat iman dan Islam. Saya Muhammad Syauqi bin Haji Abdul Muqti dan tinggal di Pendang, Kedah, Darul Aman, dan sekarang saya menuntut di Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Pengajian Islam dalam jurusan Al-Quran dan As-Sunnah. Kesempatan ini saya ingin berkongsi sedikit kepentingan masa untuk pengajaran kepada saya dan kita semua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Surah Al-'Asr ayat 1 hingga 3. Maksudnya, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahawa manusia sentiasa dalam kerugian kecuali mereka yang melakukan 4 perkara. Yang pertamanya, beriman, yakni memiliki akidah yang sahih lagi kukuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disyariatkan olehnya. Yang keduanya, melaksanakan amal soleh yang mana ia bukan sekadar menunaikan solat dan puasa ataupun zikir, tetapi ia meliputi semua amalan yang soleh di dalam Islam, seperti berbuat baik kepada ibu bapa, menghubungkan silaturahim, cemerlang dalam pembelajaran atau profesional dalam kerjaya. Yang ketiganya, berpesan-pesan dengan kebenaran, iaitu memberi nasihat atau tunjuk ajar dan teguran kepada orang lain tentang apa yang benar dan apa yang salah. Yang keempatnya, berpesan-pesan dengan kesabaran, yakni memberi nasihat kepada orang lain agar sabar dalam menghadapi musibah serta sabar dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, budaya suka bertangguh-tangguh ini hendaklah kita buang dari diri kita, yang mana bergelar dalam mengejar kecemerlangan diri serta kecemerlangan negara. Bertangguh ini adalah perkara yang tidak digalakkan dan ia merugikan masa seseorang. Sehubungan dengan itu, pepatah Arab menyebut al-waqtu kas-sayf, yang mana bermaksud masa itu seperti pedang. Jika kamu tidak memotongnya, niscaya ia akan memotong kamu. Jadi, manfaatkanlah masa anda di dunia, kerana di akhirat kelak manusia akan memungut dan menuai hasil daripada tanaman yang diusahakan di dunia. Manusia akan ditanya di akhirat kelak terhadap segala amalan yang dilakukan sepanjang tempoh umurnya di dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda dan bermaksud, tidak akan melangkah seseorang itu kepada hari kiamat hingga ditanyakan mengenai apa yang dihabiskan dalam umurnya, apa yang dilakukan menurut ilmunya, ke arah mana hartanya diusahakan dan dibelanjakan, serta apa yang dibuat oleh tubuh badannya, terhadap hadis riwayat Al-Tirmizi. Bagi mereka orang-orang yang beriman, mereka tidak akan membiarkan setiap keuntungan mereka berlalu dengan sia-sia, dan mereka tidak berundang dengan apa-apa kerugian. Mana-mana kesempatan yang baik, mereka akan mengisikan dengan perkara yang berfaedah.
kerana mereka sentiasa berpegang dengan pesan Rasulullah SAW seperti mana maksud hadisnya. Rebutlah, yakni pergunakanlah 5 waktu sebelum tiba 5 waktu yang lain, iaitu masa hidup sebelum mati, masa sihat sebelum sakit, masa lapang sebelum sibuk, masa muda sebelum tua, masa kaya sebelum fakir. Pernah Rasulullah SAW ditanya, manakah satu manusia itu yang baik? Maka jawab baginda SAW, siapa yang umurnya panjang serta baik amalnya. Kesimpulannya di sini, menghargai masa dalam Islam adalah tanda keimanan. Tidak kira dalam apa-apa aspek sekalipun, kita perlu mendahului masa, atau paling kurang pun kita menepatinya. Jadi, manfaatkanlah hidup kita sebaik mungkin, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan mempersoalkan setiap saat di dunia ini, dan sedetik yang berlalu tidak akan berulang. Itu saja sekat daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini ada satu soalan dari Saiful yang menanyakan tentang apakah faktor-faktor pengurusan masa. Terima kasih kepada penanya. Baiklah, sebelum dapat menguruskan masa dengan bijak, terdapat beberapa atau perkara yang boleh menyebabkan seseorang hilang masa dengan cara yang tidak berfaedah. Misalnya, keluarga. Yang keduanya, rakan-rakan. Yang ketiga, melakukan aktiviti yang tidak berfaedah. Yang keempat, mengaruhi media massa. Yang kelima, sikap individu itu sendiri. Jadi, cara-cara untuk menguruskan masa agar tidak terbuang begitu saja. Pertamanya, kita hendaklah menyenaraikan semua aktiviti yang dijalankan dalam satu hari. Kita susun atur aktiviti berdasarkan kepentingannya. Kita elakkan aktiviti, menyenaraikan aktiviti yang tidak berfaedah. Dan kita disiplinkan diri kita untuk melakukan semua aktiviti itu yang telah kita tetapkan. Jadi, jika amalan yang saya sebutkan tadi kita dapat melakukan dengan teratur ataupun berdisiplin, sudah pasti kita akan menggunakan masa itu dengan baik. Wallahu a'lam.